أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Daripada surah Al-Kahfi, iaitu kita memuji pada Allah bagaimana menguruskan iman kita, menguruskan harta kita, menguruskan ilmu dan menguruskan kuasa yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan pada kisah Nabi Musa pada hari ini, kita akan melihat bagaimana perjuangan menguruskan rohani ataupun iman. Nabi Musa amat menjaga kaumnya, bukan sekadar nak menyelamatkan Bani Israel keluar daripada Firaun, keluar daripada tekanan, tetapi perlu keluar daripada kehambaan sesama manusia kepada kehambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi mari sama-sama kita perhatikan sinopsis bagi halaman 169. Pada ayat 150 Allah menyatakan tentang bagaimana marahnya Nabi Musa terhadap Nabi Harun kerana kes penuhanan anak lembu As-Samiri, ya, anak lembu yang dibuat daripada emas yang ada bunyi daripada lembu buatan tersebut, dan mereka kagum, mereka menjadikan itu sebagai tuhan. Dan kemudian pada ayat 152 balasan orang yang zalim ketika membuat patung anak lembu dan diterimanya taubat mereka, ya. Jadi ini Allah memberikan peluang kepada mereka. Dalam masa yang sama pada ayat 154 akhir kisah pembuatan patung anak lembu sebagai tuhan, dan ayat 155 Nabi Musa memilih 7 orang ketua untuk bertemu dengan Allah, bercakap, melihat dan memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan daripada kesilapan yang telah berlaku. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه
قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, pada ayat yang ke-150, elakkan musuh gembira dengan pergaduhan dan perpecahan di kalangan orang yang membuat kebaikan. Orang buat baik jangan berpecah. Kalau ada berbeza pendapat, uruskan dengan cara yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa mendoakan orang beriman dalam menghadapi ujian yang melanda. Ya, Nabi Musa doakan dirinya kepada abangnya Nabi Harun, jangan lupa minta ampun, kerana itu cara untuk kita kembali berdamai. Dan yang ketiga, jangan bersama orang yang gemar mengadakan pembohongan agar kita tidak mendapat kemurkaan dan kehinaan di dunia ini lagi. Allah, la ilaha illallah.
membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu ghadab, ghadaba, iaitu marah, berang, 24 kali disebut di dalam Al-Quran, dan salah satunya kita lihat pada ayat yang ke-150, juga kita lihat pada ayat 7 surah Al-Fatihah. Kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai, ya, dan disesatkan. Dan dalam hal ini orang yang dimurkai suka marah, ya, kepada orang lain kerana hak diri. Dalam kes Nabi Musa ini marah kerana Allah, itu pun beliau memohon ampun. Moga-moga kita dijadikan Allah sebagai orang yang tidak cepat marah di rumah ataupun di mana sahaja. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita dah bahas tentang hukum ikhfa. Hukum ikhfa pada nun mati dan tanwin, iaitu nun mati ataupun tanwin bila berjumpa dengan 15 huruf-huruf ikhfa, maka kita kena ikhfakan nun tu. Nun itu kena baca secara ikhfa, iaitu sembunyikan makhraj nun berserta dengan dipanjangkan suara gunnah itu. Baik, pada hari ini kita nak tengok beberapa perkara tambahan berkaitan dengan ikhfa. Semoga ia dapat membantu untuk kita faham lagi tentang ikhfa. Yang pertama ialah hukum ikhfa ini wajib menjaga 3 perkara ketika bacaan ikhfa. Apa dia? Yang pertama, memelihara lidah daripada melekat pada gigi kacip atas, supaya dapat berjauhan daripada makhraj nun. Sebab kita kata dah, ikhfa ini kita sembunyikan nun. Tapi kalau hujung lidah kita lekat pada makhraj nun, macam kita baca an, itu tidak dipanggil ikhfa, itu izhar. An. Jadi kita nak kena sembunyikan hujung, memelihara lidah supaya tak terkena pada makhraj nun sehingga menjadi izhar. Dan ini bacaan ikhfa. Yang kedua, wajib menjaga daripada berlaku mat ketika melafazkan bacaan ikhfa. Kadang-kadang ada yang takut-takut nak baca, sehingga bila dia ikhfa, dia menambahkan bacaan mat pula pada ikhfa. Contoh, antum, nun mati kan, antum, jadi dipanjangkan, ada alif kat situ. Sepatutnya nun bertemu dengan kaf. Contoh, ankum, ain, nun, kaf, ankum. So apa yang dikatakan berlaku mat tu, dipanjangkan suara ain tu, dia lambat. Seolah ada alif dulu, ain, alif, barulah nun mati dan kaf. Itu kena pelihara. Sama ada bagi atas, bagi depan, seperti kuntum. Jangan kita baca kun, ada waw dulu mati, baru nak masuk nun gunnah. Tu silap, salah. Dan yang ketiga, menjaga martabat ikhfa. Ikhfa ini dia ada martabat dia. Dia ada yang kuat, dia ada yang sederhana, awsat, dia ada yang adna, yang paling aqal, yang paling kurang sekali dia punya kekuatan ikhfa-nya. Kerana kita tahu huruf ikhfa ni ada 15. Okey, dan 15 huruf ni berada pada makhraj yang pelbagai. Ada yang makhraj hujung lidah yang dekat dengan nun, ada yang pertengahan sedikit di tengah lidah, ada yang paling jauh dengan nun disebut sebagai huruf qaf dan kaf. Di sana ada martabat dia. Maka kita jaga martabat dia supaya bunyinya tepat, bunyi ikhfa itu bunyi tepat. InsyaAllah ini 3 perkara sebagai asas untuk kita tahu. Kerana selepas ini kita akan latih satu persatu hukum ikhfa ini. Mungkin bermula episod seterusnya kita akan ambil contoh nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, 2 contoh huruf. Kemudian episod seterusnya 2 contoh, sehingga habis ke 15 huruf ikhfa untuk kita mudah belajar faham insya-Allah. Kerana ada perbezaan di sana, sebab saya sebut tadi apa? Ada martabat dia, ada tingkatan dia. Kalau jumpa huruf ikhfa yang dekat dengan nun macam mana? Kalau jumpa huruf ikhfa yang jauh daripada nun macam mana bunyinya? Insya-Allah kita akan belajar satu persatu, mudah-mudahan dapat membantu kita dalam melafazkan huruf-huruf kalimah Al-Quran dengan baik insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.